Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada malam ini kita akan sambung bab yang ke-7, iaitu adab seluruh manusia terhadap Al-Quran, ya. Seluruh manusia, semua orang yang beragama Islam, semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus tahu tentang adab terhadap Al-Quran, ya. Jadi kita akan sambung insya-Allah pada muka surat yang ke-156 insya-Allah. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, suka saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bahawa kita sekarang berada pada penghujung bulan Jamadil Akhir, ya. Sehari dua hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Rajab. Masuk bulan Rajab nanti, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan mula dengar, ya, imam-imam membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Dekat sekali, hampir sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah antara kita dengan bulan Ramadan. Doa sungguh-sungguh pada Allah, doa sungguh-sungguh, doa nangis-nangis pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita untuk kita manfaatkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi masuknya kita ke bulan Rajab sehari dua hari lagi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu merupakan satu kelebihan yang besar,
Kerana bulan Rajab itu merupakan salah satu daripada bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi apabila kita berada di dalam bulan-bulan yang haram, perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan ibadah. Kerana apa? Kerana setiap ibadah, setiap amal soleh, setiap kebajikan yang kita lakukan, Allah akan gandakan pahala buat kita, ya. Jadi perbanyakkan. Jadi antara perkara yang kita nak cuba-cuba, nak latih diri kita, perbanyakkan sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Apa dia? Antaranya berpuasa, ya. Antaranya berbanyakkan bacaan Al-Quran, ya, sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan tak lama lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mana dia memulakan bab yang ketujuh, iaitu adab seluruh manusia terhadap Al-Quran, beliau meriwayatkan sebuah hadis daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Artinya, agama adalah nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan seluruh mereka. Baik. Jadi kita telah bicarakan pada minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa sebagai orang yang beragama Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita wajib beriman bahawa Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan sambung lagi pada muka surat yang ke-156, iaitu kata Al-Imam An-Nawawi, nasihat kepada kitab Allah taala juga. Ya. Jadi saya sebutkan pada minggu yang lalu ada 20 pengertian nasihat kepada kitab Allah taala. 10 kita dah jelaskan, pada malam ni kita sambung lagi 10. Apa dia? Iaitu membenarkan kandungannya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada banyak kisah. Setiap kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, wajib kita imani, wajib kita beriman kepadanya. Contoh macam mana, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Dua kisah yang kalau kita fikir dengan logik akal kita, tak logik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tetapi kalau Allah yang berfirman, Allah menyebutnya dalam Al-Quran, logik atau tidak kita beriman saja. Contohnya macam mana, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pemuda-pemuda yang larikan diri mereka daripada kampung halaman mereka, sembunyi di dalam gua semata-mata untuk mempertahankan iman mereka. Lalu Allah tidurkan mereka. Berapa lama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ya, Allah tidurkan mereka selama 300 tahun campur 9. Berapa tu? 309 tahun. Boleh orang tidur lama macam tu ke? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita beriman saja. Sebab ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam pangkal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah di Alkitab, iaitu Al-Quran, tak ada keraguan padanya, tidak ada syak padanya,
Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Sambungannya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Kita tak tahu kan, Allah dah bagi tahu pada kita, maka kita beriman saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ashabul Kahfi ya ditidurkan selama 309 tahun. Kemudian Uzair ditidurkan berapa lama? 100 tahun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kisahnya ada dalam juzuk yang ketiga ya. Pangkal juzuk yang ketiga ya. Kalau kita buka juzuk yang ketiga tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, muka surat yang ke-42. Juzuk 3 tu muka surat yang ke-42 ada ayatul kursi. Selak belakangnya, selak muka surat belakangnya, maka kita akan jumpa tentang kisah Uzair. Walaupun namanya tak disebutkan, tetapi kisah itu merujuk kepada Uzair. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita akan membenarkan kandungannya. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selain daripada isi kandungan Al-Quran ada kisah-kisah, ada juga perkara-perkara yang gaib ya, ada perkara-perkara yang gaib. Macam mana perkara yang gaib tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ada cerita tentang syurga, ada cerita tentang neraka. Kita dah nampak ke tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Belum nampak lagi kan? Tapi kita yakin ada ke? Oh yakin tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran kan? Ya. Kita nampak ke? Tak nampak kan? Tapi kita beriman ke? Beriman. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala dah sebutkannya di dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman kepada Allah, maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka kita akan benarkannya ya, kita akan benarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya sambung sikit lagi, nanti akan sampai kepada partnya dan saya akan maklumkan tentang bengkel ataupun kelas jekut ya. Bukanlah seminar besar-besar, kelas kecil-kecil saja kita buat, insya-Allah, untuk macam bermuzakarah, kita kongsi-kongsi ilmu insya-Allah pada hari Sabtu dan Ahad minggu hadapan insya-Allah lah ya. Standby je ya. Ada masa datang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Anggaran masanya adalah sekitar pukul 9 pagi hingga 12 je, buat 2-3 jam kan. Kita belajar tentang Al-Quran ya. Yang mungkin banyak perkara kita tak tahu tentang Al-Quran, insya-Allah kita belajar sama-sama. Saya cuba kongsikan apa yang saya tahu, tapi nanti saya bagi tahu apa yang saya nak kongsikan insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, patuh kepada hukum hakamnya. Dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada do and don'ts. Ada perintah dan ada larangan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Akur saja. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah solat. Dirikan solat tu maksudnya apa? Jaga betul-betul. Ya, bila sampai waktunya dirikan solat. Jangan abaikan solat, jangan lewat-lewatkan solat, jangan tertinggal solat. Jaga sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tu maksudnya dirikan solat ya. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat sampai masanya, cukup nisabnya, sampai haulnya. Bayarlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jangan takut ya. Jangan takut keluarkan duit daripada akaun kita, daripada simpanan kita. Jangan risau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kenapa? Ni pun salah satu daripada contoh bagaimana beriman kepada Al-Quran, beriman kepada isi kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa-apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan pulangkan semula. Jangan risau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apa nak takut ya? Yang kita kena risau bila kita berharap kepada manusia, saya tolong kamu, besok kamu kena tolong saya.
Kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Boleh jadi saja dia akan tolong kita, dan boleh jadi dia tak tolong kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, bila kita infak ke jalan Allah, Allah pasti akan pulangkan semula kepada kita. Bagaimana caranya? Itu wallahu a'lam. Allah nak bagi sihat pada kita ke? Allah nak bagi bahagia pada kita ke? Allah nak bagi kita selesa ke? Apa-apa saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila Allah perintahkan, lakukan. Sebagaimana Allah perintahkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Allah wajibkan kalian, Allah wajibkan kita berpuasa. Kita saja ke? Tak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kaum yang terdahulu pun mereka puasa juga. Tapi puasa tu untuk apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Amalan puasa tu memang antara kita dengan Allah saja. Berapa lama dalam satu hari yang kadang-kadang hanya diri kita seorang saja, dalam kehausan, dalam kelaparan, tak ada siapa-siapa pun. Kalau nak minum kejap boleh saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Orang tak tahu pun. Orang tak tahu. Tapi kita tak tergamak nak minum tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kenapa? Itu kerana Allah. Kita lakukannya kerana Allah. Jadi kita bertakwa, kita membentuk diri kita supaya takut kepada Allah walaupun tak ada siapa-siapa yang nampak. Walaupun tak ada siapa-siapa yang nampak kita melakukannya, tetap tak lakukannya, sebab kita yakin bahawa Allah Maha melihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila Allah perintahkan buat saja. Jadi untuk berpuasa dalam bulan Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Dan barang siapa yang menyaksikan bulan itu, ya, siapa yang masih lagi Allah panjangkan usianya masuk bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah dia. Kena puasalah kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ikut taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala kata wala taqrabu, jangan kamu dekati, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan hampiri zina. Jangan dekat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ya. Wala taqrabu malal yatim, jangan kamu hampiri harta anak-anak yatim, ya. Secara zalim kamu ambil harta anak yatim. Jangan. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang Allah suruh kita buat, kita patuh, kita taat. Apa yang Allah larang, maka jangan buat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Rasa takut pada Allah, rasa bersalah kepada Allah, rasa malu pada Allah. Allah bagi kita macam-macam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita sanggup ingkar pada Allah. Jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi patuh kepada hukum hakamnya. Baik. Yang ke-12, berusaha memahami ilmu-ilmu dan perumpamaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini antara apa yang saya nak sebutkan lah, ya. Apa dia? Dalam Al-Quran ada banyak ilmu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Sekarang anak-anak kita ramai kita hantar anak kita hafal Quran, ya. Jadi hafiz Al-Quran, ya. Hafiz Al-Quran, menghafal keseluruhan Al-Quran tu bagus sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Walau bagaimanapun, bila dah selesai hafal Quran, terus belajar lagi. Ada banyak lagi ilmu yang kita akan, ya, dapat manfaatkan bila kita terus belajar. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah ilmu tentang tafsir Al-Quran, ilmu tentang tadabbur Al-Quran, ilmu tentang penulisan Al-Quran, ilmu tentang bacaan Al-Quran. Banyak sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi kalau
Siapa-siapa nak tahu insya-Allah tentang susunan surah-surah dalam Al-Quran, contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contohnya surah yang pertama sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu surah apa? Surah Al-Alaq kan ya. Dengar jawapan sampai sini masya-Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq tu kan surah yang ke-96 mengikut susunan mushaf. Yang ke-96. Tanya, kenapa dia tak duduk nombor 1 Kenapa dia yang nombor 1 Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, sampai yang ke-96 baru surah Al-Alaq. Kenapa jauh sangat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ya. Jadi kena datanglah hari Sabtu nanti insya-Allah kan. Saya akan kongsikanlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Kemudian ilmu tentang penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran kan kita mungkin perasan, mungkin tak perasan ya. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagi contoh mudah saja. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 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 Rabbil Alamin. Biasanya kalau kita tulis Rabbil Alamin mestilah ada alif kan, ain, alif kan. Tapi dalam penulisan tak, alif yang berdiri tegak tu tak ada. Yang ada alif kecil je. Alif kecil saja yang ada. Kenapa dia tak tulis alif yang betul-betul, yang alif ain, alif macam tu? Kenapa tak? Kenapa diletakkan alif kecil saja? Ataupun contoh yang lagi mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau orang kata baca surah macam saya baca tadi, surah Al-A'la kan ya. Nanti saya bagi surah lain lagi senang ya. Kalau macam sabbih isma rabbikal a'la, a'la kan, a'la. Tapi bila dieja lam alif maksurah. Lam tu alif maksurah. Alif maksurah tu alif tetapi bentuk dia seperti ya. Kenapa dia tak eja al-a'la tu lam alif je kan, senang. Contoh yang lagi mudah, contohnya wadduha wal laili idza saja. Wadduha kan kita baca wadduha, tapi ha patutnya ha alif lah, wadduha kan. Tapi kenapa ha tu diikuti dengan alif maksurah ya? Kenapa dia eja macam tu? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah tu nanti kita cerita kemudianlah panjangnya. Ya. Tak apa, jangan risau, insya-Allah kalau Abang Jeb ada dia akan buat rekod insya-Allah. Nanti kita boleh tengok sama-sama. Banyak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran nanti kita belajar sikit-sikit kan ya. Saya pun tak pandai, kita belajar sikit-sikit insya-Allah, belajar sama-sama ya. Berusaha memahami ilmu-ilmu dan perumpamaannya ya. Dalam Al-Quran tu banyak misalan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada banyak perumpamaan ya. Ada banyak sekali perumpamaan ya, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perumpamaan-perumpamaan tu? Insya-Allah kita akan belajar ya. Sebab di antara kelebihan perumpamaan itu, dia akan menarik fikiran orang supaya berfikir. Macam tu ya. Dia akan membuatkan orang tu, daripada kita memberikan ayat penyata macam biasa, boleh jadi orang faham juga, tapi bila kita bagi perumpamaan, kita bagi analogi, kita bagi contoh, kita bagi misalan, dia akan macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Contoh macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kita nak bagi tahu, kalau kita infak, besar pahala dia. Yalah, besar macam mana? Besar macam mana? Banyaklah pahala. Banyak macam mana? Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu contoh, contohnya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Dia perumpamaannya seperti satu biji benih saja. Satu biji saja. Tapi daripada satu biji benih tu, dia tumbuh 7 tangkai. Ada 7 tangkai.
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai itu pula ada 7 tangkai kan. Pada satu tangkai itu saja ada 100 biji yang lain. Oh, Masya Allah. Maksudnya kalau ada 7 tangkai maksudnya apa? Ada 700 biji yang lain yang berasal daripada satu saja. Yang kita infakkan satu, ya Allah nak bagi semula pada kita tu 700. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Mana ada pelaburan macam tu? Jadi banyak betul. Banyak betul Allah nak bagi pada kita. Infak. Jadi bila kita nampak macam tu perumpamaannya. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nanti kita belajar kemudian insya-Allah ya. Kemudian mengambil iktibar dengan nasihatnya. Dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak nasihat, ada banyak teguran Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah saja bila saya baca surah Al-A'la tadi kan. Bila saya baca A'la, surah Sabbihisma Rabbikal A'la, sampai satu ayat tu disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalau kita boleh faham betul-betul tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan kita kena terkesan. Allah kata bahkan tu'thirunal hayatad dunya. Kamu tu terkesan sangat dengan kehidupan dunia. Allah tegur kita, malu kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kamu terkesan sekali dengan kehidupan dunia. Apa maksud kita terkesan? Ini kita suka, yang tu kita suka, yang ni kita nak, yang tu pun kita nak, semua kita nak, sampai kita sibuk dengan dunia, lupakan akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Apa sambungan dia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu dia lagi baik, lagi bagus. Ya, rumah kamu nak banding dengan rumah dalam syurga, tak terbanding tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi yang kita kejar, yang kita bangga, yang kita sibuk-sibukkan tu rumah dunia. Rumah di akhirat macam mana? Ya. Jadi kita kena usahakan juga rumah di akhirat kan. Wa abqa, bahkan dia lebih kekal. Rumah kita kat dunia ni kekal ke tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Tak, dia akan binasa, dia akan habis juga. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dia kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak tegur kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah dalam Al-Quran. Ada banyak nasihatnya, ambil iktibar daripadanya. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada kaum-kaum yang terdahulu. Contoh kalau pernah dengar tentang kisah Sabak, ya, Sabak, tentang satu negeri yang namanya negeri Sabak. Ya, negeri Sabak tu duduknya di Yaman tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Negerinya tu luar biasa sekali, luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Orangnya hebat-hebat, orangnya pandai-pandai. Ya, sebab negeri itu dia ada satu empangan besar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh mengalirkan air ke seluruh negeri. Negeri itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, terbahagi kepada 2 bahagian. Kanannya kebun, kirinya juga kebun, ya. Sebagai riwayat kata kanannya dengan buah-buah-buahan macam-macam, kirinya sayur-sayuran macam-macam. Orang negeri lain semua cemburu dengan penduduk negeri Sabak. Cemburu sekali, mereka tu aman sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi sampai satu masa, sampai satu generasi, mereka ingkar pada Allah, mereka tak syukur pada Allah lagi. Allah binasakan mereka. Jadi kita belajar rupa-rupanya kalau kita nak Allah Subhanahu wa taala kekalkan keamanan untuk kita, rezeki untuk kita, kena banyak syukur pada Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur betul-betul sungguh-sungguh, Allah akan tambahkan buat kamu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada banyak iktibar. Kemudian yang saya nak sebutkan ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, part ni, berfikir tentang keajaibannya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tahu tentang mukjizat Al-Quran. Mesti kena tahu. Ya, kalau orang tanya pada kita, contohlah ya, non muslim tanya pada kita,
bagi kamu apa mukjizat yang paling besar, ya, apa mukjizat yang paling hebat, ya. Contoh ni orang Nasrani, ya, orang Nasrani, kemudian mereka percayalah kepada mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Dia tanya pada kita, apa mukjizat yang paling hebat, paling luar biasa? Kita senang saja, jawapan senang saja, Al-Quran. Al-Quran mukjizat yang paling agung. Kita kata tak ada mukjizat yang lebih hebat daripada Al-Quran. Ya. Lalu tanya kepada kita, apa mukjizatnya? Tunjukkan saya mukjizatnya. Tak jawab tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tak apa, yang penting saya tahu Al-Quran tu mukjizat. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kalau dia kata ni kalau saja. Kalau dia kata, tahu tak mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Tahu tak apa dia? Tahu juga apa dia. Dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Dia boleh menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuba cerita sikit tentang mukjizat dalam Quran. Tak jawab kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak apa. Nak tahu jawapannya, nanti hari Ahad lah pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tadi hari Sabtu kan, dan ni hari Ahad pula, ya. Kata rajin nak kena datang kan. Memang sengaja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Untuk dapatkan ilmu tu kita kena mujahadah sikit, ya. Kena datang kan. Kena menuntut ilmu. Memang macam itulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan. InsyaAllah apa yang saya tahu tu saya kongsi-kongsikanlah insyaAllah kan. Ya, jadi kena datanglah, jangan tak datang. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, beramal dengan ayat-ayat muhkam dan beriman dengan ayat-ayat mutasyabih. Mengkaji tentang gaya ayat yang berbentuk umum dan khusus, nasakh dan mansukh, menyebarkan ilmunya serta menyeru orang ke arahnya, dan perkara lain yang kami sebutkan, yang termasuk daripada nasihat terhadapnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau perasanlah, saya tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah perasan tak perasan, sebenarnya ada beberapa perkataan, ya, yang disebutkan kalau tak terang memang kita tak faham. Apa dia? Tentang gaya ayat yang berbentuk umum dan khusus, al-am wal khas. Ada satu bab dalam ilmu ulumul Quran. Kemudian an-nasikh wal mansukh tu macam mana? Nasikh tu apa? Mansukh tu apa? Dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh. Macam mana nasikh dan mansukh? Tu kita akan belajarlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi yang tu tak apa. Oleh kerana benda tu dalam kitab ni, insya-Allah saya akan terangkan dalam kelas kita yang akan datang dengan membawa contoh-contoh. Al-am tu macam mana, al-khas tu macam mana, an-nasikh macam mana, al-mansukh tu macam mana. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas sikit lagi berkenaan perenggan ini pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita boleh lebih mengenali Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah saya jemputlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang berkelapangan pada minggu hadapan, hari Sabtu dan Ahad 29 hari bulan Februari dan 1 Mac. InsyaAllah saya akan minta kebenaranlah daripada Datuk Imam Besar dulu insyaAllah. Mudah-mudahan tak ada apa-apalah, mudah-mudahan okey je, ya. Dekat sebelah sana, dekat sana tu kan ada bawah tu ada mini auditorium. Kalau tak ada siapa-siapa gunalah, ya, insya-Allah saya akan buat sedikit perkongsian lah tentang tajwid Al-Quran dan beberapa ilmu berkaitan tentang Al-Quran seperti penulisan Al-Quran, tanda-tanda dalam Al-Quran, tentang qiraat Al-Quran. Yang ni asas-asasnya biar kita tahu, biar kata macam tu, qiraat tu macam tu, dan juga tentang mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ada halangan hadirlah, ya. Kita dapat ilmu, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita sudahi kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tentang program minggu hadapan tu saya akan masukkan iklan dalam grup saya dan boleh disebar-sebarkan insyaAllah. 9 insyaAllah. Kejap je, 9 sampai 12 tu.